Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihil kiram. Kita mulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan ada keberkatan di dalam pembelajaran kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita membaca kitab Tajzib Atraful Hadis, muka surat 309, hadis yang ke-37. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alimallahu min 'abdin nadamatan 'ala dhanbin illa ghafara lahu qabla an yastaghfirah." Rawahu Al-Hakim an Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah, alimallah, tidaklah Allah tu ambil tahu. Bukan kata Allah ni tak tahu. Allah ni maha mengetahui, alimun hakim. Dahlah maha mengetahui, maha bijaksana pula. Ma'alimallahu min abdin, tidaklah Allah Ta'ala ni mengambil tahu min abdin, daripada hambanya, nadamatan, suatu penyesalan, ala zambin, di atas dosa-dosanya, kerana menderhakanya kepada Allah Ta'ala, illa ghafara lahu, sehinggalah Allah Ta'ala mengampunkannya, qabla an yastaghfirah, ya, apabila dia itu meminta ampun dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, hadis ini adalah riwayat daripada Al-Hakim, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nak bagi tahu kepada kita maha pengampunnya Allah Ta'ala. Allah ni maha luas pengampunan dia, Ghafur. Dahlah pengampun, Rahim pula, penyayang pula. Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita ni, kamu dosa apa? Kita ni dosa apa? Ma'alimallah, Allah tak tahu. Yang Allah nak ialah ampun, minta ampun daripada kita ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ni kalau orang minta maaf, kita tanya dulu, pasal apa minta maaf? Hari ni kalau orang jumpa kita, Ridwan, aku nak minta maaf ni, apa kata Haji Ridwan? Apa sebab? Tak saja nak minta maaf, tak saja aku tanya pula, apa sebab hang minta maaf? Kamu minta maaf apa sebab? Tak saja nak minta maaf, dia korek sampai ke sudah. Dah minta maaf, tanya pula, Puan, aku nak minta maaf. Sebab apa? Hari tu buah pelam hang hilang tu, aku yang rembat. Oh, patutlah. Sudah. Antau dak mempelam tu aku duk balut dengan kertas. Daripada kecil buah pelam tu sampai besar ranum, dah besar pandai hang ambil tu. Antau dak bini aku mengidap. Tobatlah hum, tak bagi maaf. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila kita ni menyesal atas dosa-dosa kita, min zambin, atas dosa yang kita buat, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau. Allah Ta'ala ampun, besar mana?
besar gunung, lebih lagi Allah ampun. Banyak mana macam bintang di langit, lebih lagi pun Allah Ta'ala pun. Yang ni yang Nabi nak beritahu kepada kita betapa pengampun maha luasnya keampunan daripada Allah. Habis itu apa nak buat? Cepat-cepat minta maaf. Wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepat minta maaf. Surah, cepat. Wasari'u, dan bersegeralah kamu. Bercepat-cepatlah kamu minta ampun kepada Allah. Dah lah buat dosa, satu. Kemudian minta ampun pula, satu. Lepas tu kata Allah, lepas kamu minta ampun tu, kata Allah, aku sediakan syurga pula. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Aku sediakan syurga seluas langit dan bumi. Tu pun nak marah Tuhan ke? Tuhan kan ada dendam. Tuhan kan ada sifat benci. Benci kita. Yang benci manusia, bagi benci pada diri sendiri, benci pada Allah Ta'ala, benci pada qada Allah Ta'ala, tak reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian tak nak minta ampun pada Allah Ta'ala, tidak minta maaf pada Allah Ta'ala, padahal kata Allah, aku sediakan syurga seluas langit dan bumi. Apa maksud? Luas syurga. Cuba tengok dalam surau kita. Tadi Ustaz Hafiz kata, Alhamdulillah Ustaz, malam ni penuh surau. Penuh sembahyang jarak-jarak. Memang mana buat penuh. Cuba sembahyang rapat, tinggal 2 sab. Siapa masuk lambat, duduk luar. Dah penuh. Siapa lewat sampai belakang, penuh. Sebab apa? Sebab dunia. Agak-agak dalam syurga besok ada tak penuh? Lambat datang syurga, penuh. Malaikat duk jaga depan pintu syurga, angkat tangan, sorry, penuh. Penuh makcik, syurga penuh. Makcik jawab, satu je tempat takkan tak ada. Minta maaf makcik, penuh. Faham tak? Satu je makcik sampai pada Sungai Tapah ni, jauh ni. Makcik faham tak penuh? Atau kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi malaikat? Neraka banyak kosong makcik, pergi neraka. Tak ada macam tu tuan-tuan. Istilah tu tak ada, dialog macam tu pun tak ada. Masuk seluas langit dan bumi, masuk. Masalahnya layak ataupun tidak kita masuk. Tu soalan dia. Syurga tu terbentang luas seluas langit bumi. Soalan dia, layak ke aku ni? Maka kalau saya beritahu kat Haji Ridwan, Haji Wan tak layak ke syurga, siapa saya? Boleh tentu syurga. Saya tak boleh cakap, okey, Haji Ridwan tak layak syurga. Saya siapa? Tapi yang boleh muhasabah kita ni layak atau tidak ke syurga ialah kita. Tu nama dia muhasabah. Muhasabah diri. Duk seorang-seorang menung. Dosa banyak ke pahala banyak? Menunglah diri. Aku ni lagu mana? Semayang bagus dah. Puasa Rejab tak tinggal lagi. Alhamdulillah. Tapi hati pula tak bagus. Hati pula jahat. Habis. Sebab Allah kata, Nabi kata, Allah tak tengok pada luaran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, wa innama yanzuru ila qulubikum, kata Rasulullah. Allah ni dia tak tengok pada rupa paras, tak tengok pada bentuk. Yang Allah tengok ialah hati kamu. Kita selalu duk jaga yang luar ni. Yang luaran ni kita jaga, baju, pakai, makan. Oh jaga. Yang dalaman tak jaga. Ni penyakit kita. Dalaman tu yang Tuhan tengok. Nama dia apa? Hati. Kita duk perasan kita lebih baik daripada orang. Habis. Apa ustaz ni? Selera muka. Bila nak buang bulu muka? Apa punya ustaz? Tengok aku ni segak. Itu contoh.
Saya ni dapat tawaran berlakon, watak dia samsing. Tu saya buat muka garang tuan-tuan. Subhanallah. Alim? Ya Ustaz, saya alim. Pandai? InsyaAllah Ustaz. Lama dah sembahyang? Oh lama dah. Kira dalam kampung ni saya boleh lambat sembahyang. Ui, banyaknya pahala. Ilmu, saya tiap malam kuliah maghrib. Sembahyang, saya ahli tetap surau. Saya jemaah tetap masjid. Orang lain tak tetap macam saya. Oi, bagusnya. Agak-agak boleh challenge iblis. Cik jawab. Alim kita boleh challenge iblis? No. Ibadat kita boleh lawan iblis waktu dalam syurga? No. Rumah kita boleh lawan iblis dalam syurga? Iblis duduk dalam syurga lah. Semayang beratus tahun tau, beribu tahun. Habis itu kenapa dia dihalau daripada syurga? Aba wastakbara wa kana minal kafirin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj, kata Allah. Keluar kamu. Padahal dia semayang lama, ibadat lama, tok guru pada malaikat pula. Habis apa yang tak kena iblis ni? Sebab dia kata aku lebih baik pada orang lain. Aku khairun, lebih baik minhu, daripada siapa? Pada Adam. Ana khairun minhu, aku lebih baik pada Adam. Tu sebab dia tuan-tuan. Sebab tu khalaqtahu min tin, dia dijadikan pada tanah. Wa khalaqtani min nar, aku daripada api, aku lagi baik pada dia. Dengan sebab tu kata Allah, keluar, berambus kamu kafir, kata Allah. Itulah sebab kita rosak. Sebab kita rosak ialah dalam hati kita ada satu penyakit, nama dia apa? Aku lebih baik pada orang lain. Bahaya penyakit ni. Agak-agak dalam hati kita ada penyakit. Jawab sendiri. Ustaz pun main ceramah pakai baju Melayu, seluar panjang apa, tengok aku ni jubah. Oh sudah tuan-tuan. Habis apa Al-Hafiz baca qul huwallah rakaat kedua, aku ni wasiqal ladzi, sudah. Habis tengok dia tu pergi haji, serban tak pakai. Aku haji apa tak pakai lagi, serban 24 jam. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Nah, tuan-tuan duk tengok tu penjaga pintu, nama dia Azlan. Betul nama Azlan? Ya, penelpon tetap Perak FM. Tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan tengok kita. Tengok dia, tengok kita. Aku lebih baik pada Lan, likut. Berapa ramai duk perasan aku lagi bagus pada Lan. Habis dia jadi riak, dia jadi takabur, dia jadi ujub. Pasal apa? Pasal kita rasa kita lebih baik pada orang. Padahal yang mengetahui siapa yang lebih baik daripada kita ni Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Allah kata. Di kita tak layak nak kata aku baik-baik pada orang. Saya ustaz tak boleh kata saya lebih baik pada tuan-tuan. Mana saya tahu amalan tuan-tuan? Mana saya tahu hati tuan-tuan? Saya tak tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita nak kita ni selalu minta ampun pada Allah. Bila kita minta ampun kepada Allah, di antara dosa yang kita minta ampun ialah dosa hati, dosa jiwa, dosa perasaan, dosa niat, supaya Allah Ta'ala bagi kita syurga. Baik, yang kedua, makana rifqu fi syai'in illa zanahu wala nuzi'a min syai'in illa syanahu, rawahu Ad-Dayya an Anas bin Malik. Tidaklah kana rifqu, tidaklah adanya lemah lembut fi syai', di dalam sesuatu perkara,
illa zanahu, melainkan akan dihiaskan benda tu jadi cantik. Wala nuzi'a, dan tidaklah tertinggal min syai'in, akan sesuatu, illa syanahu, melainkan jadi hina. Riwayat daripada Abu Tayyab, daripada Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Nabi apa? Ar-rifqa, kita sebut rafaqa, kita sebut rifqi, kita sebut rafiq. Orang Melayu suka nama dia nama rafiq. Mai ke kita jadi rafiq. No, di Batu Kurau ni ada kedai elektrik nama dia Rafiq Electrical. Lama gila lah. Kedai tu menega, lama dah Tuan Haji Rafiq ni, daripada saya belum beranak dia dah menega dah. Nama dia apa? Rafiq Electrical. Lama, subhanallah, hebat orang tua ni. Ya, orang Melayu yang menega elektrik berpuluh-puluh tahun, hebat. Nama dia apa? Rafiq. Orang kampung panggil Rafiq. Orang Batu Kurau jadi Rafiq, ya. Dia nama dia Rafiq. Apa makna dia? Ar-rifq, maksudnya berlemah lembut, berhati-hati. Kita panggil, orang Kedah panggil berhalui, orang panggil berjurui, orang panggil dalam keadaan sopan, orang panggil dalam keadaan tertib, orang panggil dalam keadaan memang berhati-hati. Nama dia apa? Ar-rifq. Banyak ni makna tuan-tuan. Ar-rifq ni macam-macam maksud. Kata Nabi, siapa-siapa yang berhati-hati, siapa-siapa yang lemah lembut, siapa-siapa yang menjurui, siapa-siapa yang tengok betul-betul fi syai'in, dalam setiap sesuatu pun, dia nak buat apa pun dia berhati-hati. Kata Rasulullah apa dia? Illa zanahu, Allah Ta'ala akan hiaskan apa yang dia buat jadi cantik belakang. Berbeza dengan orang yang gopoh. At-ta'anni, gopoh, berhati-hati menerima berita. Nama dia tabayyun, selamat. Banyak orang jadi rosak tuan-tuan sebab tak siasat berita. Cerita tu dia tak siasat. Akhirnya jadi rosak apa yang dia percaya, apa yang dia buat. Jadi kelang kabut. Dulu orang pakat duk heboh 15 Ramadan nak jadi asap. Tahun lepas, ingat tahun lepas, mai ustaz mana tak tahu dia duk cerita 15 Ramadan ni dukhan akan berlaku, asap akan datang. Pakat duk nganga anak murid. Apa nak kena buat? Jual segala harta. Duit dalam ASB ambil buat keluar, beli emas. Ada rumah jual. Simpan makanan belakang rumah. Pasal apa? Pasal nak kiamat. Dukhan akan berlaku. Tu dia. Tu yang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya dah standby belakang rumah, store. Saya tanya, standby apa? Store. Kenapa? Ustaz je tak tahu ke 15 Ramadan ni nak berlaku dukhan? Tak tahu saya. Ustaz macam mana tak tahu? Ui, dia condemn tuan-tuan. Saya kata, saya ustaz bukannya tahu semua. Start motor saya tahu. Lepas tu apa yang kau sediakan? Makanan store. Dalam store belakang tu stok makanannya. Tu dia simpan beras, Maggi semua. Tengok-tengok asap apa pun tak ada. Lepas tu habis makanan tu je lah. Saya kata kau, mainlah dukhan ke dajai ke apa ke, yang disuruh ialah perteguhkan iman, kuatkan iman. Yang tu yang disuruh. Iman itulah yang menyelamatkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat 21, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman yang diikuti mereka itu oleh keturunan mereka, Allah akan himpunkan mereka dalam syurga. Kita ada mak, kita ada pak, anak-anak, isteri, suami. Boleh tak berkumpul balik? Boleh. Di mana ustaz? Dalam syurga. Habis itu yang duk menangis sampai buta mata tu pasal apa? Kenapa menangis Kasim? Isteri saya meninggal.
Nama apa? Sabariah. Ninggai apa? Pergi menikah dengan Dr. Ismadi tu. Yang dia duk menangis sampai buta, bodoh, kasi selamat ni lah. Mati sampai menangis pasal apa? Teriak sampai 40 hari 40 malam. Siapa suruh? Kenapa hari ni fras kemurungan ni? Pak Mat Tempe, isteri saya meninggal. Kamu tahu tak kalau kamu beriman, isteri kamu beriman, nanti jumpa balik dalam syurga. Itu yang menangis teruk pasal apa? Takkan nak gelak Ustaz, saya tak suruh gelak. Tu gila. Hai, gelak Pak Ahmad, isteri meninggal semalam. Tu gila tuan, tak makan ubat. Yang kita suruh ialah redha. Yang kita suruh ialah persiapkan iman. Sebab terang-terang Allah Ta'ala kata, kamu, zuriat kamu yang beriman nanti dikumpul dalam syurga. Sampai ahli-ahli syurga yang lain datang, ditengok dalam mahligai ini satu keluarga, mak, anak, cucu, cicit. Cuma dia tak cakap perak lah. Kalau kita dia tengok semua berkumpul seronok. Kalau kita, bapa, semuanya ada, bapa. Itu kita. Orang dalam syurga ni datang mai tanya, apa amalan kamu yang boleh ramai-ramai satu keluarga duduk dalam ni seronoknya? Kata Allah, qalu inna, sesungguhnya kami, qablu, sebelum daripada ini kami di dalam dunia, musyfiqin, kami sentiasa mengambil berat tentang keluarga kami. Musyfiqin, kami sentiasa menjaga supaya ahli keluarga kami tak buat dosa. Kami sentiasa menjaga zuriat kami supaya tak jatuh benda haram yang dikerjakan. Maka dengan sebab itu kami hari ini duduk dalam syurga sama-sama. Surah At-Tur ayat 26. Jadi kita dah tahu dah bahawa yang boleh menolong kita mentemukan balik kita dalam syurga satu keluarga ialah satu perkataan, nama dia musyfiqin. Jadi kuliah maghrib kita malam ni dapat musyfiqin pun jadi. Dah. Lagi isteri balik tanya, abang belajar apa? Musyfiqin. Menatang apa tau? Dia bukan menatang. Dia satu pengawalan daripada ketua keluarga, daripada anak-anak keluarga, supaya jangan buat dosa. Jaga sungguh-sungguh. Akhirnya kita akan jumpa balik dalam syurga. Sebab tu kalau salah satu benda nak pujuk keluarga kita yang mati, cara dia ialah tak sah nangis, nanti kita jumpa juga. Dia balik kampung dulu, kita ikut kemudian. Tak menangis. Ni bila jumpa orang yang kematian keluarga, kita duk hasut semalam, duk jumpa dia. Patutlah semalam tu dia jumpa saya tu, dia peluk lah, rupa nak mati hari ni. Menangis pula janda dia tu. Tapi dia tu memanglah susah nak cari di Sungai Tapah macam dia tu, tak ada dah lah. Nangis pula bini dia tuan-tuan. Yang boleh lawan dia tu saya aja. Sudah tuan-tuan. Habis-habis dah nikah pula tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu kata Nabi, apa benda yang kita nak buat, apa kita kena ada? Ar-rifqa. Tuan-tuan parking kasut, letak elok-elok. Tak hilang kasut. Ni kasut berlari daripada sana, nak kejar rakaat. Sebelah balik pagar, sebelah depan kolah. Habis main isyak, siapa pula curi? Curi apa? Hang lepas. Berapa ramai yang berlari nak semayang tuan-tuan, jatuh tangga, patah keting. Pasal apa? Dia tak ada ar-rifqa. Berapa ramai suami yang tersilap dengar berita, akhirnya ceraikan isteri. Ar-rifqa tak ada. Dah, dia duk cabar saya Ustaz. Saya pun lelaki Ustaz, pantang dicabar. Dia duk cabar saya. Kalau abang nak jantan, ceraikan saya. Cerailah saya. Kalau awak berani, cerailah. Yang isteri tu pun gatai, duk cabar lelaki, cerailah.
minta. Roti pun ada telur abang tahu. Oh sudah tuan-tuan. Apa kena mengena roti telur pula ni? Tu sebut. Cerai lah. Bab dia bagi 3 bagi. Aku talak kamu 3. Sampai hati abang. Pelotok kamu sampai hati. Yang kamu duk cabar aku tadi. Yalah bagi 1 dok lah. Nampak tuan-tuan. Cuba sabar. Isteri minta cerai, start motor. Pergi makan roti telur. Lepak depan Maidin. Bawa troli, jalanlah Maidin. Beli 1 troli, balik ke rumah, senyaplah orang tua tu. Jangan jadi gopoh. Dia cabar saya ustaz, saya bagi sekali. Puas. Atau apa lagi? Awak susah sekarang ni, siapa yang nak masak tak ada tadi. Tu. Yang tak berhati-hati itu pasal apa? Serupalah kita kalau orang nak minang anak kita, sabar. Ini asyik datang minang je. Budak zaman sekarang ustaz. Dia memang dah pandai mencari sendiri. Saya senang, dia memang suka nikah lah. Kan Nabi kata cari yang beragama. Yelah memang lah, tapi yelah. Ikut suka kamu lah, kamu tak ada rifqah. Bila tak ada ar-rifq, nanti kata Nabi jadi apa? Tu baca tu. Wala nuzi'a min sya'in illa sya'na. Bila kamu tak berhati-hati dalam apa yang kamu buat, hasilnya nanti ialah tercela. Dapat satu benda yang tercela. Tuan-tuan nak buat apa pun tolong ar-rifq. Beli kereta pun cek habis-habis. Ni tengok lawa. Tayar dia terkeluar ustaz tu, saya berkenan ustaz tu terkeluar tayar ustaz. Tengoklah benda lain dulu, tengok tayar buat apa? Tengok tak kira lah saat awak kalau dah berkenan berhenti je lah. Beli 2 hari kereta tu berlanggar bonggol, patah 2 entah. Rupanya kereta potong. Sebelah kat belakang, sebelah lagi kat depan. Sebab apa jadi buruk macam tu? Sebab kamu tak rifqah. Pelajaran kedua kita malam ni, tadi nombor 1 musyfiqin. Pelajaran kita nombor 2 malam ni apa? Ar-rifqah. Berhati-hati. Dah tahu dah nak jadi imam sembahyang Jumaat. Rifqah. Baca khutbah tu daripada malam tadi dah standby dah khutbah, duk praktis lepas isyak. Besok nak baca khutbah. Ni tak gopoh mencapai je teks khutbah naik atas mimbar. Baca tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh sudah tuan-tuan. Ni khutbah raya ni dia sudah. Nampak orang ramai yang macam itu tuan-tuan. Dia sambung je. Saya pernah dengar tu imam baca khutbah. Bila punya zaman tuan-tuan, berikanlah taufik, hidayah dan inayah kepada raja kami Sultan Idris tuan-tuan. Sebelum Sultan Azlan lagi tu. La ilaha illallah. Engkau tentang mana? Akhirnya orang tak hormat, orang kutuk, orang petikai. Nama dia apa? Syanahu. Orang akan celah perbuatan kita. Jadi lepas ni tuan-tuan, cek betul-betul. Tambah-tambah benda yang kita nak makan, benda yang kita nak minum, cek dulu. Saya duk susah hati tuan-tuan hari ni, anak-anak kita duk makan mi segera tak tahu tulisan Korea ke Jepun. Dia duk minat cerita K-pop Korea. Rumah ni habis daripada mi segera, mi lambat, semuanya tulisan kita tak tahu halal ke haram. Ar-rifq, menyiasat, meneliti itu dah tak ada. Baik, hadis ketiga. Ma karihta an yarahun nasu minka fala taf'alhu bi nafsika idza khalauta. Rawahu Ibnu Hibban an Usamah bin Syarik. Baik, kata Nabi apa? Ma, apa-apa. Tadi ma di atas tu tidaklah. Ma dalam bahasa Arab banyak makna.
Ma apa? Okey, ma apa? Ma apa Ustaz? Ma ismuka. Apa nama kamu? Ma juga. Satu lagi makna ma, makana. Tidaklah. Ma tu maknanya tidak. Di sini Nabi sebut ma apa? Karihta, yang kamu benci. Tuan-tuan duk sebut makruh, makruh, makruh tu dia. Karih, kariha tu maknanya benci. Makruh, benda yang dibenci. Duk sebut setiap hari sebut apa hukum ni? Makruh. Tu dia tu. Makarihta, apa yang kamu benci, apa yang kamu tak suka. Ayyarahun nas, bila kamu melihat manusia buat, minka, fala taf'alhu, maka janganlah kamu membuat, binafsika, pada diri kamu sendiri. Idza khalauta, bila kamu bersunyi-sunyian, bila kamu berkhaluat, jangan buat. Baik, hadis ni nak beritahu apa? Banyak tak benda yang kita tak suka bila tengok orang buat? Orang kita sebut berbulu mata aku. Berbulu mata tengok Ustaz. Itu nama dia apa? Makarihta. Aku tak suka. Apa Ustaz? Macam-macam. Kita duk tengok dalam semayang berjemaah ni. Tiba-tiba bangun satu tuan haji, habis semayang, dia sandar kat dinding, atas kepala dia tingkap. Dia bangun, dia buka cermin nakau tu, dia ludah tu, tutup balik. Tak lepas pula air liur tu, sangkut dia cermin tingkap, meleleh. Tuan-tuan suka ke tak suka? Ada tuan-tuan pergi tepuk bahu dia, bravo. Ada. Oh, awesome. Ada. Dalam hati kata, apa pengotor, ya Allah. Hei, pengotor betul. Kata Nabi, waktu kamu tengok manusia tu, kamu benci dia buat macam tu, kamu tak suka, maka jangan kamu buat benda yang sama kalau kamu seorang-seorang. Orang tak nampak, kita pun buka tingkap surau puih juga. Waktu tu orang tak ada, sama. Sebab kita hari ni duk tengok dia tu tak betul, dia tu salah, dia tu buat tak elok, dia tu buat tak elok. Aku bagus. Sebab apa yang kita kata aku bagus? Sebab ramai. Nak tunggu bagus tak bagus, tunggu duk seorang. Baru tahu bagus tak bagus. Kita duk tengok orang semayang pakai singlet, kain pelikat, bulu ketiak sejengkai. Singlet Allah. Kita pun tengok apa, pakailah baju Melayu ke apa, dah lah berpano badan tu. Bila kita duduk seorang, kita pun macam dia juga. Ini munafik. Kita duk kata orang tu tak kena, orang ni tak kena. Cuba kau duduk seorang. Maksud duduk seorang ni, iza khalauta ni, bukan seorang-seorang. Maksud seorang tu ialah ramai tapi orang tak kenal. Khalauta ni tuan-tuan, bukan maksud dia seorang-seorang saja. Khalwat, tuan-tuan duk sebutlah khalwat, bersunyi-sunyian. Khalauta ni maksudnya sunyi, ramai tapi sunyi. Apa maksud? Orang tak kenal. Berapa ramai yang jadi jahat, walaupun ramai tapi dia tetap jahat. Pasal apa? Pasal orang tak kenal. Waktu dia duduk di Sungai Tapah ni, dia tengok perempuan tak pakai tudung, dia marah. Apa duduk Sungai Tapah, rambut kuning oren, ui ya Allah. Tayang pada orang, anak siapa ni? Satu hari dia pergi London. Ada orang London kenal dia, seorang tak kenal. Dia pun buka tudung. Kayaknya orang kenal aku. Yang di Sungai Tapah dia pakai. Sebab apa? Haji Zul kenal, Tuan Pengarah kenal, Imam kenal, Haji Dolah kenal, Toke Capati Lembut kenal. Sebab tu dia pakai. Bila pergi ke London, siapa nak kenal dia? Mak Saleh semua.
Tambah kalau pergi Afrika, lagi orang tak kenal. Maka pada masa itu dia pun jadi macam orang Eropah. Dia pun jadi macam orang Afrika. Sebab kata dia orang dah tak kenal aku. Kata Rasulullah, jangan ada orang perangai macam itu. Walaupun orang Afrika tak kenal kamu, walaupun orang Eropah tak kenal kamu, tapi ada yang kenal kita? Ada. Siapa yang kenal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu duduk dalam ramai pun dia kenal, duduk dalam bilik seorang pun dia kenal. Baik, hadis ketiga, hadis keempat. Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Rawahu at-Tirmidzi an Ibni Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Ma, tidaklah, li, aku, walid dunya, terjatuh cinta kepada dunia. Ma ana fid dunya, bahkan aku ni di dunia, illa karakibin, macamlah seorang yang bermusafir, istazalla tahta syajarah, yang menggembara, yang bertumpang teduk di bawah pokok. Thumma raha wa tarakaha. Dia kata aku duduk sekejap berehat. Raha tu makna rehat. Lepas aku duduk hilangkan penat, wa tarakaha, aku tinggalkan pokok tu. Aku balik pergi tempat lain pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengan dunia ni macam mana? Aku, kata Nabi, dengan dunia ni macam orang yang bermusafir. Orang yang berjalan, bila sampai satu pokok, aku rehat sat, nyanda sekejap. Nyanda kejap. Nak rehat sekejap. Lepas tu dah lelah, dah habis, aku bangun. Aku pergi tempat musafir aku. Macam tuan-tuan nak pergi Johor, singgah di mana? RNR Tapah. Habis hajat situ semua, beli jambu batu, jambu merah, jalan. Ada tuan-tuan pergi duduk cokoh tu. Buat apa Pak Mat? Sebulan duduk sini dah. Ni rumah saya, tak mana ada tuan-tuan. Musafir kita. Di mana kau nak pergi? Aku nak pergi Johor, pergi. Kita tak duduk lama, tuan-tuan. Kadang-kadang driver bas bunyi hon, pon-pon, berlari kita. Bas dah panggil. Mana ada tuan-tuan orang duduk lepak lama-lama dekat RNR tu? Tak. Lambat, bas tinggal. Tu yang duduk menangis. Kenapa makcik? Bas tinggal. Bas ke mana? Tak tahu mana bas. Makcik ke mana? Makcik jamban. Oh sudah. Dia bagi masa 10 minit, 20 minit. Atau makcik 2 jam. Eloklah makcik. Apa yang lama benar tu? Makcik sembelit ustaz. Lain kali macam pampers makcik. Begitulah kita. Kalau kita dah tahu bahawa kita ni tak lama dalam dunia, sekejap saja, habis tu yang hati melekat dengan dunia tu pasal apa? Tu salah melekat sangat. Dah pukul 8.30 lah, tak sembahyang maghrib, nak tengok drama. Dah 8.30 lah. Sepatutnya setengah jam sebelum masuk maghrib dah ready lah nak sembahyang. 15 minit standby lah. Ni tak tuan-tuan. Hak dunia kita standby lama-lama. Sebelum start standby, sebelum mula standby, semua standby. Yang untuk akhirat tak apa nak standby. Ni Ramadan lagi sebulan sikit je. Berapa ramai hak standby? Berapa ramai yang buat persiapan nak sambut Ramadan? Dulu orang tua-tua kita bila nak sambut Ramadan buat kenduri. Mai ustaz-ustaz pula kata bid'ah, tak ada kenduri sambut Ramadan, tak buat pula. Habis tak buat kan? Dulu orang tua-tua dulu nak sambut Ramadan ni panggil orang kampung mai makan.
Mai ustaz balik pada mana tahu, dia kata Nabi tidak pernah mengadakan kenduri menyambut Ramadan. Ya ke? Ya, langsung tak buat. Betul. Lama-lama tak ada apa. Dulu nak sambut Ramadan, gotong royong bersih kubur. Dia bakarnya kubur tu dengan tiang batu nisan, batu bakar sekali. Ini bakar kubur tu buat apa? Senang ustaz. Nak nunggu nebah racun bila ustaz, awak bakar ustaz, nah elok dah. Dulu orang bersih kubur, semangat gotong royong. Sebab apa? Sebab nanti bulan Ramadan ramai orang nak balik. Raya nanti ramai orang nak balik. Nanti kalau dah puasa, mana larat megang cangkui, pisau buat sebelum puasa. Itu dulu-dulu orang buat. Mari ustaz pula kata Nabi tidak pernah membersihkan kubur sebelum Ramadan. Ya ke? Udah langsung, tak ada istilah harus. Dalam Islam ni dia ada 5. 1 wajib. Apa hukum sembahyang? Wajib. Apa hukum tarawih? Sunat. Sunat. Nombor 2 dalam Islam ada satu lagi nama dia sunat. Nombor 3 nama dia ialah makruh, dibenci. Apa kamu ni? Kenapa? Kamu semayang tadi waktu sujud, aduh, kamu makan apa? Petai, jerit. Oh, patut berdengung aku sujud. Tok imam pula lambat pula sujud je pun. Oi, berdengung. Makruh. Busuk-busuk ke masjid. Makruh. Yang keempat, haram. Haram pakai baju Melayu. Kain pelikat tak pakai, seluar tak pakai, baju saja sembahyang. Haram tak? Saya sembahyang ustaz. Memanglah kau sembahyang tapi tak tutup aurat, haram. Nombor 5 harus. Ustaz pakai baju warna apa Melayu? Ni warna apa? Coklat. Harus. Harus. Coklat harus. Tak haram tak? Tak, harus. Nak pakai, tak pakai sudah harus. 5 je. Dalam Islam dia ada 5 je hukum. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Hari ni orang kita tambah 6. Apa dia? Nabi tak buat. Mana ada hukum Nabi tak buat? Ustaz, apa hukum buat kenduri menyambut Ramadan? Kita buat kenduri sebelum puasa tu, kita buat kenduri jelah, panggil orang makan-makan. Apa? Nabi tak buat. Sedangkan dalam Islam dia cuma ada 5 hukum. Ada tak tambah? Hari ni orang tambah. Nabi tak buat. Tengoklah kenduri tu ada tak dalam hukum ni? Wajib ke? Tidak. Potong. Okey. Potong. Makruh ke? Tidak. Bagi makan orang. Haram ke? Ustaz, ayam tu sembelih ustaz, bukan jamu babi. Haram ke bendanya? Makruh tidak, sunat pun tidak. Habis tu harus. Boleh buat, harus. Sebab bagi orang makan. Oh, maknanya dapat pahala tak ustaz? Dengan sebab kau bagi orang makan, maka dapatlah pahala. Ada dalil tak ustaz? Oh, adalah. Wa at'imul ba'isal faqir. Ada. Allah Ta'ala kata bagi makan pada orang itu sedekah, bagi makan. Quran ada sebut, Nabi ada sebut. Kalau gitu tak ada. Ini dah 5 saja. Janganlah tambah nombor 6 pula. Nabi tak buat. Lagi tanya saya pula, ustaz, Nabi dah pakai baju Melayu pakai butang. Sudah. Nabi tak buat ustaz. Sudah. Ustaz, Nabi tak pernah pakai baju coklat. Sudah. Jadi tuan-tuan, hari ni kalau ada orang cakap Nabi tak buat, tu bukan jawapan. Jawapan dia 5. Wajib tak? Harus tak? Sunat tak? Makruh tak? Haram tak? 5 tu. Baru betul jawapan. Nah, kalau nak ngira Nabi tak buat, tuan-tuan tu, Nabi pun tak buat sembahyang macam tuan-tuan pakai topik. Tak ada tanya pula. Apa hukum? Nabi tak buat. Semua pakai elok je. Tengoklah sunat ke, wajib ke, makruh ke. Di situlah dapat jawapan dia.
menjaga nyawa ke, menjaga kesihatan ke, taat kepada ulul amri ke, ada situ hukumnya. Dapatlah jawapan. Kalau tuan-tuan tak mau ikut yang 5, tuan-tuan pakai hak nombor 6. Nabi tak buat, udah huru-hara kita. Janganlah sebut jawapan tu Nabi tak buat, Nabi tak buat, pening tuan-tuan. Dia masuklah jamban, tandas duduk. Adakah Nabi pernah duduk ketika buang? Nabi tak buat, udah pecah. Aduh, huru-hara. Haruslah duduk atas jamban. Buat macam mana? Dah sakit gaul. Ni apa ramai tuan-tuan sembahyang atas kerusi ni. Sembahyang atas kerusi, mari berak bercangkung. Boleh pula. Nak faham? Tak faham sudah. Kalau dah boleh sembahyang atas kerusi macam ni, membuang boleh lah. Sebab musuh. Ada sekarang ni tuan-tuan ustaz yang mengajar, Nabi tak pernah duduk mencangkuk, duduk atas tandas, duduk ketika qada hajat. Lah dia duduk bercangkung atas tandas duduk. Pecah tandas tuan-tuan, perang pecah. Bomba datang mengambil. Ambulans datang. Nabi tak pernah buat. Ambil gambar-gambar Nabi tak nak buat. Bid'ah ni tuan dia. Takkan kita nak kata bid'ah tuan. Aduh. Baik, hadis yang seterusnya. Ma min ahadin yad'u bidu'ai illa atahu Allahu ma sa'ala au kaffa anhu min su'al mithlahu ma lam yada' bi ithmin au qati'atir rahim, rawahu Imam Ahmad. Dia kata apa? Tidaklah berdoa oleh kamu melainkan Allah Ta'ala akan beri apa yang dia minta. Allah sebutkan benda ni dalam Quran. Minta pada aku bagi. Kemudian katanya, ataupun ditegak daripadanya akan kejahatan. Kalau tidak berdoa ia dengan kejahatan atau memutuskan silaturrahim. Nabi sebut doa yang cepat mustajab. Apa doa dia? Doa yang dimintanya atau ditegahnya daripada berlaku kejahatan. Allah makbulkan doa dia. Ud'uni astajib lakum. Allah bagi. Tetapi ada satu permintaan yang Allah lambatkan untuk dimakbulkan. Apa dia? Bila berdoa buat jahat atau berdoa untuk memutuskan silaturrahim. Kita berdoa ni nak minta orang jadi jahat. Ya Allah, bagilah bercerai dia tu ya Allah. Getik pun tengok ni. Ya Allah, bagilah huru-hara kedai dia tu. Bagi jangan orang masuk kedai dia tu. Kata Rasulullah, doa macam ni Allah benci. Jangan doakan kebaikan. Masalahnya ustaz, orang tu buat jahat pada saya. Ustaz faham tak? Orang tu buat jahat dengan saya. Dia ambil batu, dia pecahkan kereta saya, cermin saya. Apa salah kereta saya? Duit tu ustaz. Habis tu saya sembahyang hajat, ya Allah, kudungkan tangan dia ya Allah. Layak saya doa macam tu ustaz? Betul, engkau layak berdoa sebab kau dizalimi. Tukarlah doa, ya Allah, kereta aku ya Allah, cerminnya sudah pecah dibaling dengan batu. Ya Allah, gantikanlah cermin yang lebih baik daripada itu. Ya Allah, bagilah petunjuk pada orang yang baling batu. Itulah dia doa. Mustajablah kita kena zalim. Datang mak dia, Assalamualaikum, minta maaf lah, anak saya ni memang nakal. Dia pantang tengok cermin. Saya bayarlah balik cermin tu. Padahal kita beli hari tu yang second class punya, kata kelas punya cermin. Dia ganti hak made in hak original punya, bukan made in Taiwan tau. Kita bisik kat anak dia lagi, ada lagi batu, pusing belakang pula tadi. Kau berbalik ke belakang pula. Jadi tuan-tuan, itulah maksud doa orang yang dizalimi. Sebab tu kalau kita ni kena santau misalnya, ya Allah,
kau patah balik santau ni pada dia, ya Allah. U-turn balik, ya Allah. Tak payah. Ya Allah, bagilah petunjuk hidayah pada orang yang buat jahat pada aku, ya Allah. Macam mana Allah nak bagi bentuk hidayah pada dia, kita pun tak tahu. Mungkin lepas tu dia jatuh ke, dia aksiden ke, isteri dia nasihat, itulah abang, benci pada orang, dia santau-santau. Sekarang Allah balas cash, pergi minta maaf balik. Itu cara dia, tuan. Allah, biar Allah yang urus, bukan kita yang minta, ya Allah. Gagaplah dia, ya Allah. Tak mau, tuan-tuan ni. Hadis ni baca pada kita ni, tuan-tuan. Baik, cukup sekadar itu. Kita sambung lagi, tuan-tuan, insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan simpan elok-elok nota ni, mudah-mudahan boleh manfaat.